Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita menyambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ketujuh, yang mana pagi ini kita akan memulakan perbincangan ayat-ayat berkenaan dengan golongan kanan. Pada rakaat yang pertama tadi, imam membaca suratul Waqiah tentang golongan kanan, golongan kiri dan juga as-sabiqun. Jadi pagi ni kita masuk kepada ashabul yamin, iaitu golongan kedua penghuni syurga yang dipanggil sebagai golongan kanan. Nota insya-Allah akan menyusul kemudian. Baik, kita bacakan ayat 27 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Okay, terjemahan ayat, wa ashabul yamini, dan golongan kanan. Kenapa ada huruf dan? Huruf waw di situ adalah kata penghubung selepas Allah menceritakan golongan as-sabiquna sabiqun. Maka Allah menceritakan dan golongan kanan. Apakah? Kat sini adalah persoalan. Allah bertanya, ashabul yamin, golongan kanan itu. Dalam terjemahan yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, dia tak terjemah bentuk persoalan, tapi dalam terjemahan Quran yang diterbitkan, dia terjemah terus kepada alangkah beruntungnya golongan kanan itu. Tapi saya terjemahkan ikut ayat ini kerana ingin menunjukkan pada isu iaitu Allah bertanya, apakah? Kenapa Allah bertanya kepada kita dengan mengemukakan kalimah ma? Kata Dr. Wabah Az-Zuhaili rahimahullah dalam tafsir Al-Munir, Allah bertanya dalam ayat itu bukan untuk Allah ingin mendapatkan jawapan daripada kita, tetapi Allah bertanya dalam persoalan itu sebenarnya pertanyaan yang Allah nak menunjukkan rasa ta'jub dan rasa ta'zim. Maknanya Allah bertanya, sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan kekaguman dan kehebatan golongan kanan itu. Bukan bertanya tu kerana Allah ingin mendapatkan jawapan, tapi bertanya itu sebenarnya nak memberitahu kepada kita bahawa golongan kanan ini Allah Ta'ala muliakan mereka. Golongan kanan ini, kalau rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, kata seorang ulama, Maimun bin Mahram, mengatakan golongan kanan ni dia berada di bawah darjat golongan al-muqarrabin. Al-muqarrabin ni siapa? As-sabiquna sabiqun. So darjat dia di bawah. Dr. Wabah Az-Zuhaili dan para ulama tafsir lain menambahkan lagi maklumat. Golongan kanan ini, mereka kalau Allah memberikan buku amal, buku amal itu akan diterima dengan tangan
kanan. Okay. Kalau as-sabiqun tentulah tentulah dengan tangan kanan. Sebab kalau golongan ashabul yamin pun dapat buku dengan tangan kanan, buku amal tu, maka apatah lagi as-sabiqun sudah pasti akan menerima buku dengan tangan sebelah kanan. Baik, tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam ayat Al-Quran yang lain, golongan kanan ni dia ada satu nama yang lain yang dipanggil golongan pertengahan. Golongan pertengahan ni dia berada di antara golongan yang zalim dengan golongan yang mendahului. Okey. Pembahagian 3 kategori orang Islam ini sebenarnya diambil dalam surah Fatir ayat 32. Ayat ini boleh ditemukan pada muka surat 438. Allah menyebutkan orang yang Allah turunkan Al-Quran, orang yang menggunakan Al-Quran itu mereka terbahagi kepada 3, kata Allah. Yang pertama, kata Allah, darjat yang paling bawah sekali adalah faminhum zalimun li nafsihi, iaitu yang menganiaya diri mereka sendiri. Tuhan panggil ni golongan yang zalim. Tapi ni orang Islam. Orang yang zalim di sini adalah orang yang mencampur adukkan antara dia buat pahala dengan dia buat dosa. Golongan yang naik sikit, wa minhum muqtasidun, iaitu yang pertengahan. Dan golongan yang paling terbaik, wa minhum sabiqun bil khairati, iaitu yang mendahului dalam melakukan kebaikan-kebaikan. So golongan yang sabiqun bil khairati adalah golongan sabiquna sabiqun. Seperti ayat nombor 10, 11 yang pernah kita ulas sebelum ini. Tapi bawah daripada golongan yang mendahului dalam buat kebaikan ini, mereka dipanggil golongan muqtasidun, yang pertengahan. Kalau tuan-tuan imbal balik dengan golongan sabiqun, golongan pertengahan ni ataupun golongan kanan ni, tentulah amal mereka lebih bawah lagi daripada amal golongan sabiqun. Kalau golongan sabiqun buat yang wajib, tinggal yang haram, buat yang sunat, tinggal yang makruh. Golongan pertengahan ni, golongan kanan ni, amal mereka tak banyak pada sunat, makruh pun mereka langgar, yang harus pun mereka manfaatkan sepenuhnya. Itu beza dia. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, pada rakaat pertama imam membaca tentang bagaimanakah balasan orang yang kalau dia golongan sabiqun, malaikat akan datang kepada dia ketika nak cabut nyawa. Dia ada cara dia berbeza dengan golongan kanan. Kalau dia mati, malaikat maut akan cabut nyawa, akan datang kepada dia dengan menyebut perkara yang lain. Perasan tak ayat yang hujung rakaat pertama? Tak apa, saya sebutkan. Kalau golongan al-muqarrabin, fa amma in kana minal muqarrabin, kalau dia mati, malaikat maut akan datang kepada dia. Malaikat maut akan menyampaikan 3 perkara. 3 perkara tu apa? Farauhun wa raihan wa jannatu na'im. 3 benda ni malaikat akan kata. Rauhun, raihan, malaikat akan kata bergembiralah, dapatlah ketenangan, dapatlah kebahagiaan, dan dapat syurga an-na'im, pelbagai nikmat. 3. Tapi kalau golongan kanan kan, bawah sikit amal dia,
Malaikat akan sebut satu perkara je ketika nak mati. Apa dia? Malaikat kata, Fasalamul laka min ashabil yamin. Malaikat sebut, selamat hang daripada golongan kanan. Malaikat kata apa? Selamat anda kerana anda daripada golongan kanan. Tu je malaikat sebut. Nampak tak beza? So apabila kita mendengar bacaan seperti itu, maka objektif surah Al-Waqi'ah ini mengajak kita kepada daripada kita duduk pada golongan kanan, maka kita kena upgrade supaya kita menjadi golongan sabiqun. Okey, dalam bab akhirat jangan hanya mengatakan cukuplah golongan kanan ni pun dah selamat dah daripada neraka. Dan bab akhirat jangan ada rendah diri, kena tamak. Kena tamak. Saya nak jadi golongan sabiqun supaya kalau saya mati nanti malaikat akan sebut kepada saya 3 perkara tu. Rauhun, raihan, wa jannatun na'im. Tu ayat yang hujung-hujung 90 lebih dah. Dalam ayat dalam suratul Al-Waqi'ah. InsyaAllah nanti kita akan sampai pada ayat itu bersama dengan nota yang bercetak insya-Allah. Sekadar mengingatkan kembali apa yang tadi dibaca oleh imam pada rakaat yang pertama. So apa pengajaran ayat yang ke-27 ini? Walaupun ya golongan ashabul yamin ini iman mereka lebih bawah, ikhlas mereka lebih bawah, amal mereka lebih bawah daripada golongan sabiqun, Allah tetap memuji golongan ini. Dan yang kedua, darjat golongan ini lebih bawah dari golongan as-sabiqun. Baik, tuan-tuan, jom saya tunjukkan isyarat. Kalaulah ada yang bertanya, macam mana kita boleh cari golongan golongan kanan ni dia lebih bawah darjat dia daripada golongan sabiqun? Antaranya kita boleh melihat susunan ayat penyebutan golongan kanan. Ini maklumat ni ada kita terangkan pada nota yang awal-awal dulu, pada ayat-ayat awal-awal dulu. Cuba tuan-tuan tengok ya susunan ayat. Golongan pertama yang Allah menyebutkan dia akan dapat syurga penuh nikmat, siapa dia? Ayat ke-10, was-sabiquna sabiqun. Selepas Allah sebut golongan sabiqun sampai ayat nombor 24, 25, 26 kita cerita hadis malam tu, baru ayat itu sampai kepada golongan wa ashabul yamini ma ashabul yamin, seperti yang kita baca pada pagi ini. Ini dipanggil apa? Susunan ayat Al-Quran itu menunjukkan yang the best disusun atas dulu, lepas tu baru disebut yang di bawahnya. Okey, faham taknya? Boleh ya? Okey. Dia macam tak seronok, dia tak ada nota tu, dia macam dia. Okey, insya-Allah saya akan sampai insya-Allah. Bagi saya sedikit waktu, 2 hari ni saya ada bengkel, mungkin tak dapat tumpu nak siapkan nota. Hari Khamis baru nak buat secara full. Hari Jumaat baca suratul Kahfi, bismillah. Insya-Allah. Insya-Allah akan sampai ya. Okey. Ayat nombor 28. Mari kita memasuki penerangan tentang apa yang Allah sediakan untuk golongan kanan. Tuan-tuan, nanti tolong buat perbandingan sendiri golongan as-sabiqun dengan golongan kanan ni. Cara Allah menyebut nikmat syurga ni berbeza. Kalau masa golongan as-sabiqun, sebelum Allah perincikan nikmat syurga, Allah kata dulu fi jannatin na'im, fi jannatin na'im, mereka dapat syurga yang penuh nikmat. Tapi golongan kanan ni Allah tak sebut. Allah terus sebut ayat nombor 28. Fi sidrim makhdud. Okey. Ayat 28, 29, ayat 30 ni Allah menyebut nikmat mendapat teduhan.
Ni nikmat mendapat naungan di dalam syurga. Tuan-tuan, orang Arab mereka kan sentiasa berada dalam keadaan panas. Betul tak? Sentiasa panas, padang pasir, tak ada hutan-hutan, padang pasir. Jadi mereka dimotivasikan oleh Allah, apabila mereka masuk syurga, mereka akan berada di tempat naungan teduhan yang sangat baik. Jadi Allah mengatakan teduhan yang pertama, mereka akan berada di sidrin, pohon-pohon bidara, yang pohon bidara itu makhdudin, yang tidak lagi mempunyai duri. Maknanya pokok sidr dikenali oleh orang Arab. Pokok sidr itu sebenarnya dia mempunyai duri, tetapi di dalam syurga Allah buang duri itu. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imamu Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Kalau dekat dunia, pokok sidir, pohon bidara tu, buahnya sikit tapi durinya banyak. Nanti Allah akan tukar dalam syurga, buahnya banyak, lepas tu tak ada pula duri. Dalam masa yang sama, dalam tafsir Al-Karimur Rahman mengatakan, pohon bidara ni keistimewaan lain dia, pokok dia sangat rendang, meneduhkan, dan boleh digunakan untuk tempat beristirahat. Macam tuan-tuan lah, lalu bawah pokok-pokok yang rendang, banyak dia punya dahan-dahan, daun-daun pun duduk kat situ, nak elak daripada apa? Hujan ke, panas ke. So bayangkan orang Arab yang sentiasa panas, apabila mereka disebutkan nanti masuk syurga, duduk di bawah pokok yang rendang, daunnya lebat. Okey, boleh tuan? Pokok sidir. Okey, soalan yang ingin kita rungkaikan adalah, kenapa perlu Allah sebut pokok tu dicabut duri dia? Dan kenapa Allah sebut pokok bidara terlebih dahulu daripada pokok? Lepas ni kita akan jumpa ada satu pokok macam kita pernah dengar, iaitu pokok pisang. Pokok pisang, daun dia besar tak? Tu ya, ingat satu lagu di bawah pokok pisang tu, memori daun pisang tu. Pokok pisang ni kan, pokok pisang, kalau sebut pokok pisang, tuan-tuan akan ingat apa? Ingat daun ke ingat buah? Buah kan? Tapi pokok pisang ni juga dia mempunyai daun dia. So Tuhan nak kata dalam syurga ni penuh dengan pohon-pohon. Tapi sebelum Allah sebut pokok pisang tu, Allah sebut dulu pokok bidara. Daunnya lebat tapi daun dia kecil-kecil. Kenapa sebut pohon bidara dulu, baru Tuhan nak sebut pohon pisang? Okey, kita akan rungkaikan. Nombor satu, soalan nombor satu, dalam tafsir Al-Misbah mengatakan, Al-Imamul Biqai menyebutkan, dalam syurga ni tidak akan ada sesuatu yang akan mengganggu, yang menyakiti penghuni syurga. Sampai macam tu Allah buat. Sampaikan pohon tu tak ada pohon yang berduri yang sampai boleh melukakan ahli syurga. Allah takkan buat macam tu bagi ahli syurga. Tuan-tuan bayangkan, aman sejahtera duduk dalam syurga. Kenapa perlu disebut duri? Kerana kalau dekat dunia, pohon tu tersilap pegang boleh menyebabkan luka, duri yang ada. Tapi Allah buang duri itu. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan penghuni syurga. Allah tak nak bagi ada sedikit pun yang menyakitkan penghuni syurga. Hebatnya Allah sediakan untuk penghuni syurga. Okey, kenapa disebut pohon bidara terlebih dahulu? Kata Dr. Wahbah Zuhaili, ini dipanggil metodologi. Nak menyebutkan nikmat yang paling bawah, cara nak sebut daripada bawah naik ke atas, naik ke atas. Allah sebut dulu pohon bidara sebab
Allah nak sebut dulu nikmat yang rendah, nanti Allah nak naikkan lagi. Allah nak naikkan lagi tentang naungan dan teduhan itu. So apa pengajaran ayat nombor 28 ni? Mudah sahaja, pohon bidara salah satu tempat teduhan penghuni syurga, dan pohon bidara tidak ada duri yang boleh menyakiti dan melukakan penghuni syurga. Kenapa Allah buat macam tu? Kerana syurga ini adalah Darussalam, tempat yang aman. Jadi kita akan masuk ayat nombor 28, tapi ayat 29 tentang teduhan yang kedua, bukan nombor 1, tapi daunnya besar. Ini adalah pokok pisang. Tapi kita dah 20 minit 47 saat, kita kena sambung esok. Ayat nombor 29 boleh? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Pesan balik. Alhamdulillah. Hadakum. Notasi bagi hari Isnin. Isnin. Tapi saya cubalah as soon as possible. Demam 2 hari tu tak ada nak buat. Mana dong? Dah salam tu. Mam, dah salam kena cuci tangan balik.